Pergilah hiburkan hatimu dan bersabarlah. Suatu hari nanti kau akan mendapat kebahagiaan. Di sebuah kampung cool bermulalah Alkisah Si Putih dan Si Merah. Setelah kematian ibu, Si Putih tinggal bersama ibu tirinya yang bernama Mak Kundo. Baik, selain daripada Mak Kundo ni ada seorang anak. Nama anak Mak Kundo Si Merah. Makanya Si Putih tinggal bersama Mak Kundo dan juga Si Merah. Sering bertiga dekat rumah sebab bapanya selalu keluar. Outstation lah kan. Dan malangnya nasib Si Putih ni apabila Mak Kundo, Si Merah sangat-sangat mencemburui Si Putih. Bukan cemburu je, cemburu tak apa. Sering didera kan? Sering dera mental, fizikal. Sebab dia sakit hati. Bila pergi ke pasar bersama dengan Merah dan juga Mak Kundo sendiri, orang ramai kat pasar tu asyik duk puji Putih aja. Putih cantik, Putih sopan, Putih comel, budi pekerti, tak banyak cakap, senyum, tunduk, macam-macam lah. Macam-macam sangat. Puji-pujian yang hemburkan kepada Si Putih menyebabkan perasaan marah semakin membara-bara di dalam diri Si Merah dan juga Mak Kundo itu sendiri. Dan apabila situasi di rumah pula, Si Putih ni sering menjadi mangsa kepada Merah dan juga Mak Kundo. Yalah, bila orang dah tak suka, bila orang dah benci, apa saja perilaku yang dilakukan oleh Si Putih akan menjadi satu kesalahan. Kalaulah Si Merah ni nampak Si Putih tengah duduk menghirup udara nyaman tepi tingkap pun, dia akan suruh juga Si Putih ni buat apa saja pekerjaan. Tak ada satu masa pun yang boleh membuatkan Si Putih berehat dan menghirup udara ataupun menarik nafas lega. Tak ada. Kalau tak Si Merah tu yang buat kerja, menyuruh, membuatkan sampai Si Putih ni kena marah dengan mak dia, mak dia sendiri yang akan marah dengan Si Putih ni. Jadi itulah nasib yang dilalui oleh Si Putih saban hari, tiap-tiap hari, tiap masa, tiap ketika. Dan ini berlaku ketika bapanya tiada di rumah. Maknanya serangan penderaan fizikal dan juga mental tu yang boleh kita gambarkan yang sering dialami oleh Si Putih. Dan Si Putih hanya dapat berehat ketika Mak Kundo dan Si Merah bila dia tidur je. Dan malam tu bila tidur katakanlah pukul 1 pagi, 2 pagi, masa tu barulah Si Merah tidur, masa tu barulah si Mak Kundo tidur. Dan masa itulah Si Putih mengambil peluang untuk menyelinap keluar dari kawasan rumahnya itu untuk pergi ke sebatang sungai. Tak berapa jauh daripada kawasan perumahannya, tapi berada di dalam hutan. Makanya apabila perilaku Putih itu nampak dihidu oleh Si Merah, sebab Merah hairan apa yang dilakukan oleh Si Putih. Setiap kali tengah malam keluar, ada boyfriend ke kat luar. Rupa-rupanya Si Putih ditemani oleh seekor ikan sungai, yang mana ikan tersebut adalah ikan kaloi. Seolah-olah ikan kaloi tersebut memahami apa yang tersirat, yang terbuku di dalam hati Si Putih. Dia jadikan si kaloi ni, ikan tu, sebagai teman. Dia datang kat sungai, ikan tu pun datang. Sebab dia bercerita lah. Dia bercerita dengan ikan kaloi tu apa yang dia rasa. Dia kena dera, orang tak sayang dia, dia rindukan bapa dia. Macam-macam lah. Macam-macam yang diluahkan. Maklum sajalah, dekat rumah tak boleh nak luahkan sesiapa. Yang boleh diluahkan kepada seekor ikan, ikan kaloi. Dan yang menariknya, ikan kaloi itu macam respon baik lah, macam kawan. Dia bagi makan, berborak-borak. Dan itu telah pun diperhatikan. Orang cakap tu kantoi lah dengan Si Merah. Si Merah apa lagi? Macam biasa, dia balik rumah, dia report dengan mak dia, Mak Kundo. Si Merah balik ke rumah, dia report dekat Mak Kundo. Mak tahu tak? Si Putih bagi ikan kaloi makan. Macam-macam lah yang diceritakan daripada Si Merah ni, dia ceritakan dekat mak dia. Ni dua-dua orang ni hati busuk. Jadi apa perancangan dia? Dia berdua ni berkomplot. Merah dengan Mak Kundo komplot. Dia cakap, okey, apa kita nak buat macam ni? Senang je mak. Dia pun berbisik pada mak dia. Tercetuslah satu cerita. Tiba-tiba Merah panggil Putih. Putih sini Putih. Kenapa Merah? Kenapa? Mak sakit sangat, tak tahu nak buat apa. Jadi Si Putih ni dah terpedaya lah. Dia pergi tengok Mak Kundo. Yes, Mak Kundo memang tak sihat. Tengah macam seolah-olah tengah sakit teruk sangat lah. Jadi Si Merah menangis. Dan Si Putih pun menawarkan kepada Mak Kundo dan juga Si Merah. Si Putih cakap, mak, tak apa mak rehat. Putih akan cari. Putih akan keluar pergi ke hutan. Putih akan cari penawarnya. Merah tunggu sini. Jaga mak. Putih pun apa lagi keluar. Berdezup dia keluar untuk mencari ubat-ubatan dengan hati yang murni tu. Yang tak tahu dia sebenarnya telah pun digame oleh Si Merah dan juga Mak Kundo, oleh mak tirinya sendiri. Jadi bila Putih keluar je mencari ubat-ubatan, Si Merah dan juga Mak Kundo pun keluar juga. Bergegas. Ke mana?
mereka pergi ke anak sungai tersebut. Dan rupa-rupanya ikan kaloi itu ditangkap dan digoreng oleh Mak Kundo dan juga si Merah. Kemudian baliklah si Putih setelah mencari ubat-ubatan. Dan balik je dia tengok, Mak dah sihat? Mak sakit-sakit kepala je. Merah tu yang panik. Dia cakap mak sakit teruk lah sebagainya lah. Tapi tak apa, mak okey. Terima kasih banyaklah Putih. Susah-susah je masuk hutan cari ubat-ubatan. Tak apalah, letak je situ. Tapi mak dah masak. Adalah ikan kat belakang tu, pergilah makan. Putih pun tanpa diduga ataupun dia lah dah lama dilayan buruk, dia rasa happy. Bila mak dia dah sihat, dia rasa happy. Bila si Merah dengan si Mak Kundo ni layan dia dengan baik, dengan perasaan seolah-olah dia dah disayangi semula oleh Mak Kundo dan juga si Merah, pergi kat dapur dengan hati yang riang gembira, makanlah nasi dan juga ikan goreng. Padahal dia tak tahu itu adalah ikan kaloi yang menjadi sahabatnya, yang sering diluahkan perasaannya. Di pinggan itulah, ikan kaloi itulah yang dimakan oleh si Putih. Si Putih pun rasa kenyang. Alhamdulillah, kata si Putih. Rasa happy sangatlah. Dia tak sangka sangat Mak Kundo dan juga si Merah dah berubah. Dah husnuzon. Dah cakap tu dah jadi seorang yang sangat-sangat positif. Dah boleh menerima si Putih menjadi keluarga mereka. Walaupun diorang ni adik-beradik tiri, mak tiri dan juga sebagainya. Si Putih happy. Bila dia happy, lepas makan, cuci-cuci pinggan, dia pun lari-lari dah pergi ke dalam hutan. Dia pergi kat sungai balik. Dia cari balik ikan kaloi. Kaloi, kaloi, dia panggil. Kaloi. Oh, kaloi. Mana pula si kaloi ni? Tak timbul-timbul. 1 jam tak timbul, 2 jam tak timbul, 3 jam tak timbul. Tiba-tiba si Putih dengar bunyi perempuan ketawa je kat belakang. Mengilai-ngilai. Kikuk-kikuk. Macam-macam. Ada 2 orang, ada 2 bunyi. Rupa-rupanya dia toleh je. Merah? Mak Kundo lah. Apa Mak Kundo dan Merah buat di sini? Merah pun apa lagi. Ish Putih, kesiannya kau. Kau nak jumpa ikan kaloi ya? Bukankah kau dah melahap ikan kaloi tadi dekat dapur? Ikan kaloi itulah yang kami goreng, kami sajikan untuk kau. Apa lagi, lepas dia ketawa anak beranak tu, dia pun balik rumah dalam keadaan yang happy. Dah rambut tocang 2 ke kanan kiri, berjoget sampailah ke rumah. Masalahnya kesianlah dekat si Putih. Si Putih menangis teresak-esak di tepi sungai. Menangis dalam keadaan kesedihan. Tak menyangka dia diperlakukan sedemikian rupa. Menangis punya menangis, tersedu-sedu. Dan akhirnya si Putih terlelap, tertidur dalam keadaan kesedihan. Dan dalam tidur si Putih tersebut, dia didatangi mimpi. Dan dalam mimpi itu didatangi oleh ibunya. Ibu dia cakap, Putih, jangan sedih. Ini dah terjadi kepada diri anda. Diri anda tau. Diri Putih lah, senang cerita. Ke anak dia tu lah. Dia kesian lah ke anak dia, datang mimpi. Jadi mak dia cakap, Putih, kau masuk hutan. Dalam hutan ada buai. Kau pergi dekat situ. Pergi dekat buai tersebut. Putih terjaga. Dan selepas terjaga daripada tertidur dekat tepi sungai itu, Putih pun balik rumah. Dan keesokan harinya Putih bangun. Putih fikir. Putih cakap, aku kena pergi ni dalam hutan ni. Sebab dia bermimpi kan. Mak dia ada cakap kan, Putih jangan sedih, pergi dekat buai tersebut kerana Putih akan menemui kebahagiaan. Tapi Putih cakap, aku tak ada siapa-siapa. Mak tiri dengan akak tiri ataupun adik-beradik tiri memang tak boleh harap. Semuanya dengki. Asyik nak dera dia je. Jadi selepas dia settlekan, dia settlekan segala-galanya yang ada dekat dalam rumah tu, dia pun pergi masuklah hutan. Dia cari, mana buai tu? Mana buai tu? Ada. Dia cakap. Bila ada, dia pun sampai kat buai tu, dia pun duduk. Dah dia duduk, tiba-tiba, menariknya di sini, buai tu bergerak sendiri, menghayunkan badan si Putih yang berada di atas buai. So, sambil-sambil berayun, Putih pun menyanyi lah. Memang suara dia sedap pun. Rupa-rupanya, sambil-sambil dia nyanyi tu, ada sekumpulan rombongan keluarga diraja yang melalui kawasan tersebut. Tanpa diketahui oleh Putih. Raja tersebut mengendap dan memerhati. Sedapnya alunan suara itu. Pemilik siapakah gerangan suara itu? Dan Putih pun tak perasan. Putih tak perasan kan? Dia pun dah settle. Dia dah happy. Dia dah rasa main buai kat situ. Dia pun balik. Macam biasalah. Balik sampai rumah. Tapi sebenarnya, dia diikuti rombongan raja tu. Dia follownya si Putih sampai kat rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Kundo yang keluar. Putih taklah dah balik rumah. Putih memang kat dalam rumah, kat dalam bilik. Lepas tu, setelah Mak Kundo jawab salam, kemudian datanglah raja tu. Raja tu pun bertitah. Beta tertarik dengan suara seorang wanita di dalam hutan tadi.
Suaranya sangat merdu. Boleh beta tahu siapakah gerangan pemilik suara? Mak Kundo. Ha, tuanku. Tuanku tahu tak, itu adalah suara anak saya. Tengok, dia tunjuk si Merah ni. Betul tuanku. Itu memang suara anak patik si Merah. Ya tuanku. Tuanku cakap, macam ni lah. Jom, kita pergi balik kat buah itu. Biar si Merah ni duduk dekat buah itu dan nyanyi macam mana suara yang beta dengar tadi. Baik, sekarang tibalah mereka di lokasi yang mana dikatakan oleh raja tadi. Dia nak tahu betul ke? Sebab dia tengok macam yakin tak yakin je si Merah dia boleh nyanyi. Tapi Mak Kundo tu betul-betul meyakinkan yang suara yang raja dengar dalam hutan tadi adalah suara si Merah. Sebab masa raja nampak, dia nampak kelibat-kelibat je. Dan sekarang inilah masanya. Jadi sekarang ni raja cakap, okey, nyanyi. Patik nak dengar, betul ke suara yang Patik dengar adalah suara si Merah? Merah pun duduklah kat buah itu. Duduk. So bila duduk kat buah itu, Merah cuba mengayunkan buah. Tak boleh. Tak berayun. Buah itu langsung tak berayun. Nak tak nak, si Merah kena nyanyi lah. Dia nyanyilah lagu, nyanyi macam-macam. Raja tak puas hati. Cakap, ini bukan suara yang saya dengar semalam. Dia nak suara semalam. Lepas tu Raja tengok, Putih, mari sini. Putih pun datang. Ampun tuanku. Alright. Sekarang Patik nak dengar Putih nyanyi. Dia pun duduklah kat buah itu. Dia duduk je dekat buah itu ayun sendiri. Bila dia ayun sendiri, dia nyanyi. Apa lagi? Rupa-rupanya memang betul lah. Itu adalah suara si Putih yang didengari oleh Raja semalam. Kan? Jadi Raja sangat murka. Dan Raja cakap kepada Mak Kundo dan juga kepada si Merah bahawa mereka berdua ni telah menipu Raja. Raja cakap mereka perlu dihukum sekeras-kerasnya. Putih pun datang menyelamatkan keadaan. Jangan mengapa-apakan mak dengan kakak dia lah, cakap macam tu. Si Raja berang lah. Baik, saya akan memaafkan mereka, tapi dengan syarat. Apa syaratnya tuanku? Apa syaratnya? Sudikah Putih menjadi isteri hamba? Dan Putih akhirnya, demi kasih sayang dia kepada mak tiri dia yang zalim, kepada kakak dia yang memang teging tu, dia cakap, baik tuanku, Patik setuju, Patik akan jadi isteri kepada tuanku. Tapi si Merah dan juga Mak Kundo terpinga-pinga lah. Dan juga marah. Marah pun dah tak guna. Sebab confirm dia Putih ni dah menjadi isteri Raja. Dan nak tak nak, Merah dan Mak Kundo pahit ditelan jua dan menjadi orang suruhan je dekat istana. Tapi mengenali Putih, dia tidak akan sampai membuatkan Mak Kundo dan juga Merah menjadi orang suruhan. Dia tetap menjadi keluarga. Itulah kasih sayang yang ditunjukkan kepada Putih, dan itulah kebahagiaan yang diperolehi oleh Putih. Si Putih, si Merah.